Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir bersama tangkuasa masjid, khususnya tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk kita bersama dalam majlis ilmu ini selepas kita menunaikan solat subuh pada 5 Zulhijjah. Subhanallah. Semoga Allah menyampaikan umur kita sampai kita dapat menikmati 9-10 Zulhijjah dan melakukan amal-amal yang berkaitan dengan korban, insya-Allah. Semoga Allah terima takwa dan segala apa yang kita lakukan, insya-Allah. Kita teruskan, tuan-tuan. Saya ingin meneruskan topik yang berkaitan dengan iman. Dan dalam 3 hadis ini tiada setakat ini dalam Sahih Muslim riwayat riwayat sahabah bernama Abu Hurairah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Namun saya rasa topik ini agak baik untuk kita ulang kaji, mengingati wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi insya-Allah malam ini saya akan membacakan 3 hadis. Dan topik hadis ini iaitu babu tahrimil kibri wa bayani, yang kami terjemahkan sebagai larangan ataupun sebenarnya haram hukumnya, tuan-tuan ya. Tetapi kami sepakat menyebutkan tentang larangan bersifat sombong. Larangan bersifat sombong dan penjelasannya. Izinkan saya huraikan sikit, tuan-tuan, kenapa topik ini penting ya. Dalam menariknya, dalam matan ini ada seorang sahabat bertanya, apakah dengan memakai pakaian cantik, pakai selipar cantik, dan dihuraikan oleh guru kami lah masa saya belajar dulu, pakai kereta cantik, pakai perhiasan yang cantik yang Allah izinkan, apakah itu sombong? Sebenarnya Nabi menjawab, sebenarnya bukan itu. Jika niat untuk kita mensyukuri, niat untuk kita merasai nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, kita mampu, tuan-tuan pakailah. Pakai Rolls Royce ke nak pergi masjid, mampu. Itu sebenarnya lagi baik, kerana kita merasai nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah bila kita guna, tuan-tuan. Tetapi mari pada pagi ini untuk kita belajar, Nabi memberikan definisi. Itu dalam bahasa yang moden. Nabi memberikan makna sombong. Subhanallah, tuan-tuan ya. Jadi hadis ini berbunyi daripada sanad ya, wa haddatsana Muhammad bin Musanna, Muhammad bin al-Bashar, wa Ibrahim bin Dinar, wa jami'an an Yahya bin Hammad. Qala bin al-Musanna haddatsani Yahya bin Hammad akhbarana Syu'bah عن أبان بن تغلب عن فضيل بن الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
Sadaqa Rasulullah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Muslim menyatakan bahawa beliau mengambil hadis ni pada satu level 3 guru tuan-tuan ya, bernama Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar dan Ibrahim bin Dinar menyampaikan pada kami. Nah, kata Imam Muslim, dan mereka semua mengambil daripada Yahya bin Hammad, di mana Ibnu Musanna menyatakan Yahya bin Hammad menyampaikan kepadaku, Syu'bah ini guru menyatakan bagaimana sumber ilmu secara amanah. Syu'bah mengkhabarkan kepada kami daripada Abban bin Taghrib, daripada Fudail Al-Fuqaimi, daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda. Ini dia tuan-tuan. Kami terjemahkan beginilah bentuknya. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat walau seberat biji sawi daripada sifat sombong. Tak masuk syurga pada seseorang yang dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, sekecil, sekelumit daripada sifat sombong. Lalu ketika Nabi bersabda sedemikian, seorang lelaki bertanya, sesungguhnya seseorang yang menyukai baju dan seliparnya yang baik, apakah ini termasuk dalam sombong? Subhanallah. Baginda menjawab, ini jawapan baginda tentang takrifan sombong. Sebelum itu Nabi jawab dulu, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi kalau seorang tu pakai pakaian yang cantik untuk beribadat dan untuk melaksanakan amanah di dunia sesuai dengan kemampuannya, berkereta, berkenderaan, berumah, apa saja tuan-tuan ya, kerana itu Allah berikan rezeki, itu bukan sombong tuan-tuan. Tetapi sombong itu ialah menolak kebenaran. Yang pertama, ada 2 ciri sombong. Pertama, sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Ini hasil daripada kesepakatan banyak orang dalam menterjemahkan jilid ini. Saya terima daripada guru bahasa dan sebagainya. Dia kata, tetapi hurainya juga tuan-tuan, termasuk memperolok-olokkan kebenaran, mempermain-mainkan orang yang berada di jalan yang benar. Ini sombong tuan-tuan. Saya bacakan lagi tuan-tuan. Ini satu riwayat lagi daripada Alqamah juga, daripada Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, saya berikan terjemahannya, tidak akan masuk neraka. Ini tuan-tuan, hebatnya Sahih Muslim ini. Dia akan bawakan beberapa matan yang menyeimbangi tajuk itu. Kami bila menterjemah, membaca demi membaca, subhanallah tuan, indahnya. Anak murid pada Imam Bukhari ini, dia mengatur dalam bentuk yang pada saya namakan seimbang. Dia beritahu tidak akan masuk neraka. Tadi cerita masuk neraka, tapi dalam lafaz yang kedua, hadis yang kedua, Nabi bersabda dalam maksudnya, tidak akan masuk neraka seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada iman. Yang tadi sombong, sebesar biji sawi masuk neraka, tetapi jika ada sebesar biji sawi iman. Dan tidak akan masuk syurga, kata Nabi dalam masa yang sama, seorang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada sifat sombong. Itu yang kedua tuan-tuan. Kita bawa lagi hadis yang ketiga daripada riwayat yang sama, tapi daripada jalur yang lain, daripada guru yang lain, daripada Imam Muslim ini. Saya bacakan terus terjemahan dia. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada sifat sombong. Tadi tak masuk, maksudnya akan masuk neraka. Tetapi Nabi berikan dalam satu lafaz lain, mengikut perawi yang lain, dia tak masuk syurga kita tuan-tuan jika ada sekelumit kecil sifat sombong. Baik, saya merujuk pagi ini kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim ini. Kerana kita memerlukan ulama memberikan kita pengajaran, maka menjadi kewajipan kepada kita tuan-tuan, bila kita belajar hadis ini, kita memerlukan syarah ulama yang lagi baik, lagi berautoriti dalam menguraikan hadis Imam Muslim ini. Saya berikan ringkasan tuan-tuan ya. Dan saya masukkan juga beberapa rujukan dan saya punya analisis saya berikan juga. Saya mulakan dulu dengan 3 pengajaran. Saya mulakan dengan bagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lain
iman itu tuan-tuan dia bertambah dan berkurang setiap hari, setiap masa mengikut amalan dan niat kita. Sebab itu persoalan niat. Kalau dalam mahkamah ada male fade tuan-tuan ya, niat jahat. Apakah dia buat itu dalam keadaan niat jahat? Jadi macam mana nak ukur niat? Niat diukur, kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Lihat pada amalan, itu menggambarkan niat. Lihat pada ucapan, itu biasanya menggambarkan niat. Itu yang menggambarkan dalam hati ini, tuan-tuan. Sebab itu kita memerlukan peningkatan iman on daily basis. Kita memerlukan iman kita meningkat dengan kita memurnikan niat, mengikhlaskan niat kerana Allah. Niat itu diukur bila semua kerana Allah berdasarkan syariat, ilmu kita, maka kita buat kerana Allah, dia menjadi ibadat. Dan pasti tuan-tuan iman kita meningkat dan membentuk amalan, sama ada lisan, tangan, perbuatan, sikap yang menggambarkan niat. Subhanallah. Sebab itu Imam Nawawi menyebut pentingnya kita melihat untuk tidak ada sekelumit, sekecil ini ciri-ciri yang mencacatkan keimanan kita, seperti sifat sombong. Jadi Imam Nawawi menyebut perkara yang kedua, hanya orang yang mempunyai ilmu dan tidak jahil, maka dia boleh mengenali sebenarnya apa sifat sombong bagi mengelakkan imannya berkurang. Dan tujuannya tuan-tuan, bimbang-bimbang yang sekelumit itu menyebabkan timbangan amal baik kita kurang, tapi naik berjahat, lalu kita mungkin mati dan dihisap nanti layak masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu pengajian ilmu seperti yang kita dengar siang kemarin, hari Jumaat tuan-tuan, kena dengar. Kena ambil masa menjadikan ibadat Jumaat kita lengkap, kerana kita memerlukan ingatan. Sebab itu Jumaat itu syariatnya tuan-tuan, syiarnya kena ada khutbah sebelum solat. Nanti insya-Allah jika Allah panjangkan umur pada 10 Zulhijjah, kita dengar pula khutbah dulu. Solat dulu, lepas tu kita dengar khutbah pada Aidul Adha. Namun pentingnya memang ada peringatan. Itu namanya ilmu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kata Imam Nawawi, poin yang ketiga ini, sekiranya manusia mengetahui makna sombong, dia tidak akan sekelumit pun menolak kebenaran. Kebenaran ni apa tuan-tuan? Ada dua makna dalam huraian ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Kebenaran ini, pertama kebenaran yang melibatkan agama, yang berkaitan dengan agama. Dan tuan-tuan, agama ni banyak subsection dia. Daripada mula kita tidur sampai nak tidur balik tuan-tuan, kita memerlukan ilmu agama supaya kita menjadikan ibadat. Walaupun ada bekerja di padang sukan, di tempat yang sedemikian, tetapi bagaimana nak menjadikan itu sebagai ibadat? Sebab itu kena ada ilmu dan amalan. Sebab itu mereka yang kadang-kadang ada ilmu tetapi tidak beramal, ini juga seumpama pokok yang tak ada buah. Cantik tetapi tidak manfaat dari sudut nikmat yang sepatutnya didapati daripada pokok yang cantik. Hanya pemandangan saja. Tapi bayangkan tuan-tuan, pokok durian itu dapat dinikmati. Besar maknanya pokok durian tersebut. Dan yang kedua, kebenaran yang berkaitan dengan nilai-nilai murni. Tuan-tuan ya, yang tidak bercanggah dengan nilai agama, seperti peraturan, seperti norma-norma nilai yang baik sejagat, kita tolak. Masuk negara orang tuan-tuan, kita kena masuk melalui yang betul. Ini tak boleh ludah, jangan ludah. Tapi kita ludah, sebenarnya kita sombong. Subhanallah tuan-tuan ya. Sebab itu menolak kebenaran ini terutamanya berkaitan dengan agama lagilah besar, kerana dia berkaitan dengan hisab Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan audit yang paling besar tuan-tuan. Sebenarnya bukan semata-mata audit
daripada pelbagai pejabat berkaitan dengan kualiti ini dan amanah. Tetapi ini nanti yang besarnya ada audit besar yang pasti, iaitu hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita kurang faham sesuatu perkara yang berkaitan agama, tolong senyap dan mencari kebenaran dengan menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, jahil ini kita kena elakkan dengan cara menuntut ilmu sampai ke mati, tuan-tuan. Sebab itu disebut oleh ulama, bila kita tuan-tuan membaca pelbagai buku pendidikan, contohnya Muhammad Nasir Ilwan mendidik anak-anak, saya terus membaca, tuan-tuan, terus membaca kerana hasilan ulama yang hebat, yang saya yakin dia ikhlas menulis ini, dia akan rasa kekal. Walaupun saya menulis juga, tetapi bila kita membaca pelbagai rujukan ni, tuan-tuan, kita rasa ayat itu bukan ayat daripada AI intelijen. Ayat itu bukan cut and paste daripada orang. Tuan-tuan bacalah buku ulama seperti Yusuf Qaradawi yang banyak terjemahan, tapi cuba baca Arab jika tuan-tuan mampu, kita akan rasa dia datang daripada penghasilan tulisan yang murni. Jadi tuan-tuan, bila kita banyak membaca, insya-Allah dengan niat untuk seeking the truth. Kita belajar bukan untuk to be honoured, untuk compile the certificates, tetapi untuk seeking the truth, untuk betterment of kita punya kehidupan, supaya kita berakhir dengan mulia di sisi Allah dan manusia. Maka sebenarnya tuan, kita kena terus belajar berkaitan agama. Dan dalam masa yang sama, jangan kita merendahkan, mempermainkan kebenaran, memperolok-olokkan. Dalam Al-Quran tuan-tuan akan jumpa ayat kalimah bernama istihza. Istihza ni kita mengolok-olokkan, kita menyakiti. Walaupun sebelum lagi kita pukul orang tu, kita bunuh orang tu, tapi kita akan sakiti, kita akan condemn, kita akan viralkan untuk memomokkan. Subhanallah, na'udzubillah. Apabila, dan biasanya tuan-tuan, orang yang alim, orang yang soleh, dia tidak akan membalas penghinaan itu. Orang katalah bodoh, katalah begitu begini, tuan-tuan, ulama akhirat dia tidak akan membalas dengan menyatakan orang tu bodoh balik. Dia serah pada Allah. Itu kita takut. Inilah cara Nabi dan para sahabat, kecuali menggunakan hujah balik untuk mempertahankan kebenaran. Sabar dan mempertahankan kebenaran. Sebab itu kata Imam Nawawi, poin yang berikutnya, tuan-tuan, poin yang berikutnya, maka ingatlah tentang syurga dan neraka. Dalam kesemua kita punya motivasi hidup ni, tuan-tuan, kena jadikan kematian, saya tambah lagi, pada saya kematian itu satu motivasi. Kerana kita akan berhadapan dengan hisab, apakah kita masuk ke syurga dan neraka. Saya masih ingat lagi ketika ditanya di satu tempat masa saya belajar dulu oleh orang bukan Islam, kenapa semua do and don'ts, so many do and don'ts in Islam, why? Jawapan tuan-tuan yang paling baik dijawab ialah kerana kita nak masuk syurga. Kita taat kepada Allah. Ini Allah kata dalam Al-Quran. Kalau mereka cipta do and don't ni begitu begini, tuan-tuan, dia tak sampai ke matlamat. Sebab kita nak mati dengan baik, sebab nak masuk syurga. Rupanya bila saya jawab sedemikian, seperti yang diajar oleh ulama tu, dia mendatangkan kesan. Sebab yang menanya tu bangun pada saya, bangun depan saya, dan dia kata, are we going to hell? We drink and drunk? Saya pun terperanjat. Dia kata kita buat begitu begini, berzina dan sebagainya. Saya kata that's why do and don'ts is significant dalam kita punya kehidupan. Mana tak do and don't, tuan-tuan, pergilah mana tempat mesti ada ini boleh, ni tak boleh. Tetapi dengan Allah, tuan-tuan, saya kata hukum Allah yang menciptakan, yang tak mampu kita kawal. Hujan tak mampu kita kawal, angin tak mampu kita kawal, sakit demam pun tak mampu kita kawal. Jadi kepada siapa yang pasti kita sebenarnya? Maka sebab itu Allah ajar, tuan-tuan, kenali sombong. Dan ulama menguraikan detail pada Qadhi Iyad. Saya kalau baca buka Minhaj tu, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, menolak kebenaran ini walaupun dalam hati,
Kadang-kadang tuan-tuan kita tak ada ilmu sesuatu perkara, kita dapat pada orang lain, kita buat sikap, itu memang kita zalim. Kita akan zalim. Kita ikut orang yang memviralkan itu, bersama pula bagi komen, menambahkan lagi, menggambarkan ini, tuan-tuan, kena muhasabah balik. Sebab itu kita perlukan, kata Imam Nawawi, perlukan istighfar. Bukan daily basis, 5 kali sehari, tuan-tuan, kita memerlukan istighfar. Kita perlukan solat, kerana kita tak tahu pada masa ke masa antara solat, tuan-tuan, banyak dalam hati kita ni, walaupun tak keluar agak kata, menolak. Apalah besar sangat tapak masjid, apalah untuk kubur pula besar. Kadang-kadang terfikir, hujan pula, tuan-tuan. Ini Nabi kata, tuan-tuan, hujan, banjir, panas, kita jangan komen. Redha dan sabar. Itu, tuan-tuan. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Sabar. Doa. 5 suku daripada UM, kuliah maghrib dia batang kali hari Jumaat, tuan-tuan. Sabar, hujan pula, tawakal, doa pada Allah. Macam tadilah saya doa, ya Allah, dapatlah solat sunat. Ingat nak keluar 5 suku, orang rumah gelemak-gelemuk 5,5. Allah, terpaksalah speed sikit tadi. Tapi Allah sampaikan juga, Allah mampu. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan, bagaimana doa daripada berusaha sebelum usaha dan sebagainya, Allah lah yang memudahkan. Jadi bagaimana kalau kita nak tolak kebenaran daripada Allah? Allah, tuan-tuan, walaupun sebesar biji sawi. Memang kita boleh gunakan segala knowledge kita, pengalaman kita yang kononnya hebat ke dunia ni, betul, tuan-tuan. You are Harvard graduate dan sebagainya, tetapi none, tu saya nak beritahu, tidak bernilai insya-Allah kalau kita gambarkan kesombongan kita menolak kebenaran. Nauzubillah min zalik. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang kita senyum bila kita melihat orang berkumpul setiap hari kerja dia mengulas orang. Sedih, saya pun skip lah. Tapi dah ada lalu kat kita tu, tak apalah. Sebab kadang-kadang tak ambil tahu tak boleh juga. Jadi tengok sikit, skip. Jadi kebetulan pula pada bulan hari yang mulia, tentang wal ashr, wal fajr, wal layalin ashr, dalam suratul fajr, tuan-tuan, 10 hari inilah di antara pandangan ulama dan Nabi sebut beberapa hadis, sekali lagi ruang pada hujung tahun ni, tuan-tuan, untuk kita bersihkan jiwa kita, niat kita, tuan-tuan, bersihkan dengan kita memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan baca Quran dan tadabbur, jadikan zikrullah, banyakkan istighfar. Tidak ada, tuan-tuan, ruang yang paling baik, kata Imam Nawawi dan disebut oleh ulama lain, kita gantikan perkara-perkara yang negatif ini dengan positif, terutamanya ibadat dan zikrullah. Dan lagi baik, kata Nabi, diam jika kita tidak tahu. Walaupun mungkin betul dalam hati timbul perasaan, tapi sebut balik, astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Jadi dia menjadi zikir hati dan lidah. Sebab itu, tuan-tuan, kita prepare untuk semayang, subhanallah, daripada malam tadi lagi kita doa supaya kita dapat subuh besok, ya Allah, bangkitkan kita sihat, nyawa beri, untuk kita dapat bersama mendatangi masjid, solat pada waktunya. Ini, tuan-tuan, malam tadi lagi orang beriman, orang Muslim, dia berniat baik. Jadi itu ada satu pahala yang dahsyat. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, ini kata Imam Nawawi, dia akan menggantikan sifat-sifat yang kita menolak kebenaran. Sebab itu saya tak mau buat contoh lain, saya pergi kepada pendidikan. Saya pun ada keluarga, tuan-tuan pun ada keluarga, tuan-tuan, mari kita muhasabah. Bagaimana pada saya jihad besar seorang bapa dan ibu nak membentuk keluarga itu berada dalam keadaan yang mengenal ini sombong, ini takwa, ini nilai iman. Nak tidur, tuan-tuan, kita kena bagi mesej. Sebab anak pun sekarang ni baca dalam grup, baru dia buat. Dia duduk kat bilik, Umi tengah sakit, tolonglah tengok, baru dia buat. Jadi saya sebelum tidur pesan dalam grup, anak pun duduk mata 2-3 orang, jadi pesan.
Jangan biarkan bulan masa terawal Zulhijjah ini berlalu. Jangan isi dengan maksiat. Jangan isi dengan perkara-perkara melalaikan. Kerana kita tak tahu sempatkah kita menikmati janji Allah pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Pada yang tak pergi haji, tuan-tuan, kita dituntut, disunat untuk puasa paling tidak. Kalau dapat lakukan yang lain, baik antara 9 hari ini dan 10 ini, tuan-tuan, ya, termasuk nanti kita berkorban, melakukan ibadat korban pada 10 dan tasyrik. Tapi ingatkan ahli keluarga kita tentang kehebatan. Saya remind anak saya pada sebelum 1 Zulhijjah, keluarkan, bayar, cari apa ni. Akhir sekali dia kata, Abi carilah, korban, alhamdulillah. Kita cari. Jadi paling tidak kita akan terus mengingatkan ahli keluarga kita, tuan-tuan, untuk mengambil peluang menjadikan amal ibadat pada hari-hari yang mulia pada Zulhijjah ini dengan buat banyak kebaikan dan meninggalkan banyak kejahatan. Semoga, tuan-tuan, dia akan menjadikan penghujung tahun kita punya timbangan diary kebaikan kita hebat, untuk Allah kurniakan apa-apa yang baik. Pasti yang syurga yang jauh sana, yang mungkin dekat, wallahu alam, tetapi kehidupan jika Allah izinkan selepas Zulhijjah ini, kita bermula balik dengan Muharram 1445 yang insya-Allah merupakan tahun terbaik untuk kita meneruskan. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, saya pergi pada yang terakhir. Ciri-ciri orang sombong ni, tuan-tuan, dia bukan sombong semata-mata. Jadi Allah bagikan watak seperti Fir'aun. Allah bagikan watak seperti Bani Israel yang sombong. Kenapa kita baca surah Al-Baqarah, banyak kita temui dulu kisah Bani Israel. Mereka sebahagian ahlul kitab dan pengikutnya ada yang sombong. Tapi bukan sombong, tuan-tuan, mereka memperolokkan. Istihza' kalau istilah Quran. Di sini Nabi gunakan istilah ghamtun nas. Dia akan memaparkan kejahatan itu, dia mula menyakiti hati. Dia mula memfitnah, mempermainkan orang yang berada dalam kebenaran agama Allah SWT. Ini satu fitrah akan ada. Di mana ada syurga, ada neraka, ada manusia yang berbagai, ada beriman, ada jin juga yang beriman, ada yang tidak beriman, tetapi ada syaitan. Ada satu makhluk bernama jin, dan dengan mana syaitan itu dia mempunyai kelebihan, tetapi dia itu aba wastakbara. Sifat dia, tuan-tuan, dia tu sombong dan takabur pula. Dan ciri takabur, kata ulama, termasuk merendahkan, memperolokkan, mempermainkan, menghina-hina mereka yang bertakwa. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, kata ulama seperti Fathi Yakan yang menulis dalam beberapa buku yang pernah saya baca, saya teringat pada pagi ini, dia kata pada orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, akan ada musuh. Sama ada yang syaitan, dan yang kedua daripada makhluk bernama manusia, dan mungkin di kalangan ahli keluarga. Akan ada cabaran ini. Sebab itu menghadapi orang yang menghina mana-mana orang yang bertakwa, jika kita rasa kita dah cuba ikut agama, tapi ada orang hina dari sudut perbuatan, dari sudut kalam, dari sudut kata-kata, dari sudut emosi, tidak ada cara lain, tuan-tuan. Pertama, cara Nabi pertama sabar. Jangan kita balas balik. Tetapi jika ada kaitan dengan fitnah yang mesti mempertahankan maruah kita, kita bangkit untuk bertahan, menyatakan kita punya hak kebenaran dan serahkan kepada Allah. Sebab itu lagi orang hina, tuan-tuan, Nabi tidak akan tak miss solat malam. Nabi perlu munajat, kerana di situlah Allah janjikan ijabah dan sebagainya, penerimaan. Situlah masa terbaik ketika orang berehat, kita bermunajat, mengadu pada Allah. Memang manusia yang agak lemah, tuan-tuan, dia tidak mudah menerima tekanan, dia akan menjadi pula menjadi depresi.
Tetapi bila mana kita dekat dengan agama, kita bertambah solat, dia akan menguatkan kekuatan kita menghadapi cabaran ini. Sebab itu tuan dan mati Allah, maka motivasi besar kata Imam Nawawi, ingatkan syurga. Dalam hadis yang dua-dua tadi tuan-tuan, Nabi sebut bagaimana sebenarnya kalau sombong ni berterusan, termasuk orang yang mungkin menyakiti orang yang takwa, serahkan pada Allah. Maka nyatakan dalam diri kita, kita nak jadi ahli syurga. Kerana Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang sombong. Sebab itu tuan dan mati Allah, orang beriman ni dia terus menerus dengan jalan Allah. Dan apa-apa halangan manusiawi dia serahkan pada Allah. Itulah yang dilakukan oleh para Rasul. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi Ibrahim AS, bapa dan ketua negaranya tuan-tuan, dan masyarakat lain menyembah berhala, kadang sembah matahari. Tetapi Nabi Ibrahim AS bersabar dan berdepan. Dan bila Allah perintahkan supaya menggunakan untuk memastikan orang tersentak dengan menyembah berhala yang tak ada kuasa, maka akhirnya berhala itu dimusnahkan dan diletakkan tanda boleh ke berhala ini sebenarnya memusnahkan. Jadi akhirnya dia dibakar tuan-tuan. Namun Allah tunjukkan hebatnya kuasa Allah, walaupun sifat api itu membakar, tetapi api itu tidak membakar Nabi Ibrahim AS. Kan? Betul kan kisah ni kan? Jadi sabar tuan-tuan. Nabi Ibrahim tidak ada digambarkan ada tentera pula menyerang balik, tak ada. Nabi Muhammad SAW dihina di tempat kelahirannya, dan berhijrah membina kekuatan. Macam-macam pula sampai sana ada golongan munafik dan sebagainya. Nabi terus menghadapi dengan sabar dan bijaksana, serah pada Allah. Itu lagi terbaik tuan-tuan. Dan terpaksa juga berjihad. Bila mana diserang, Nabi menggunakan kekuatan tenaga juga. Dengan itu pun bantuan Allah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana seorang yang nak mengikis sifat sombong ini memang kena sabar, kena terus istiqamah dan kena serahkan pada Allah. Dan sebab itu kata Imam Nawawi bahawa zikrullah ini menjadi kekuatan untuk orang menjadi kuat daripada mempunyai sifat-sifat yang sombong ini. Lagi banyak kalau orang tu tak belajar atas sebab belajar tuan-tuan, tapi dia banyak zikrullah, dia banyak membaca Quran, yang dia tahu Allahu Akbar, Subhanallah, dia jadikan ini sebagai kekuatan dia, insya-Allah tuan-tuan, dia akan menjadi kekuatan untuk dia tidak bersifat sombong. Ini disebutkan oleh ulama. Sebab tak semua orang dapat ada masa untuk menuntut ilmu dan sebagainya, tetapi dia paling tidak zikrullah. Sebab itu tuan-tuan, dalam pendidikan anak-anak, bagikan keyakinan tentang zikrullah. Bagikan keyakinan penting membaca basmalah. Bagikan keyakinan penting untuk kita mengucap alhamdulillah. Bila sakit, ajarlah doa-doa dan redha, dan berusaha mencari ubat untuk kita sihat bagi kita beribadat. Tetapi dalam masa sakit tuan-tuan, banyakkan istighfar. Isteri saya dah seminggu kena vertigo. Saya kata tidak ada jalan lain, ambil tasbih, terus sembahyang walaupun terpaksa berpaut, sabar. Ubat dah macam-macam dah, pakar dah jumpa macam-macam dah. Tapi Allah bagikan lagi uji, kena sabar. Ini masa terbaik, saya kata istighfar. Jadi ada penyakit yang tuan-tuan kadang-kadang tak mampu kita tahan. Sebab itu bila sahabat-sahabat kami ramai yang diuji dengan pelbagai penyakit, kanser dan sebagainya, kita ziarah tuan-tuan, kita ingatkan bagi motivasi. Kita doakan dan beritahu mereka Allah milih untuk dia berehat, bagi istighfar, bagi membanyakkan zikrullah. Dia kata baca pun tak boleh dah Syekh, macam abang saya hilang penglihatan tuan-tuan pada umur 70-an. Jadi saya ziarah mengingatkan beliau, bang, tasbih ni bang, dengar Quran bang.
Dengar yang baik-baik. Dia kata dengar ceramah ni poning tak apa. Abang dengar ceramah poning, abang berzikir. Tasbih pun dah banyak tu. Pegang bang. Ini Allah nak bagi abang rehat daripada melihat banyak perkara-perkara. Setelah abang melihat dia 82 tuan ya. Saya kata dah berapa tahun, 91 tahun Allah ambil nikmat mata ni. Jadi sabar. Ingatkan syurga, macam mana kita nak berakhir kematian. Saya pun peluk dia, cium dia. Ingat, bagi motivasi. Ini insya-Allah nak ziarah lagi, moga Allah sampaikan saya ziarah lepas raya ni untuk bagi lagi. Setelah dia kata dia dulu tak sempat baca Quran, menangis tuan ya. Saya nak cerita sikit. Dia kata dulu sibuk jadi itu pengarah begitu begini, tak ada masa Quran, sabar. Tapi Allah bagi abang dalam keadaan sekarang ini masih lagi sedar untuk banyakkan istighfar. Dia mula tuan-tuan kata kakak bangkit malam istighfar. Saya kata kalau berkehendakkan mata nak baca Quran balik, mohon pada Allah. Allah boleh mendatangkan balik, sebab ini semua kerja Allah setelah jumpa pelbagai pakar. Duit pun banyak habis. Tetapi ada satu kuasa yang paling hebat yang menciptakan pakar itu, iaitu Allah SWT. Cuma saya kata pengakhiran kita ni biar baik. Baik dalam keadaan tak ada penglihatan ke apa ke, tak ada anggota sempurna ke, tapi biar baik. Jadi tak boleh lah nak baca Quran, dia kata. Tapi saya kata dengar Quran boleh, tapi paling tidak boleh bercakap lagi ni, zikrullah. Dengar azan. Saya minta abang dengar azan supaya lepas tu semayang. Dia kata tak ada siapa nak bawa ke masjid. Tak apa abang, semayang kat rumah. Kakak sehat, ikut abang kat belakang. Dia pun biasa jadi imam. Jadi tuan-tuan mati Allah, kenapa tuan-tuan? Kadang-kala saya poin yang terakhir ini disebut oleh ulama, ada orang yang miskin. Ini tentang nikmat tadi. Tadi orang kaya apa semua tak apalah, kita beritahu. Tapi ada orang yang mungkin tak ada harta tetapi sombong. Ada orang jahil tetapi sombong. Ada orang tak sempurna OKU tetapi sombong. Ini tuan-tuan kita bimbang kalau ada di kalangan ahli keluarga kita. Sebab itu kita datang untuk paling tidak mendakwahkan. Sebab itu pada saya dakwah yang paling hebat sekali kalau kita dapat dakwah ahli keluarga kita dulu tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita, ahli keluarga kita dulu dapat pergi neraka. Lalu kesimpulan tuan-tuan dan mati Allah, semoga pada ibadat yang kita buat pada bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah ini tuan-tuan, sebelum kita berhari raya Korban dan hari tasyrik yang lain, akan dapat menginsafkan kita untuk tidak sombong, terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kesombongan yang paling dahsyat, menolak kebenaran. Adapun kepada manusia yang macam tadi tuan-tuan ya, kalau manusia itu membawa kebenaran, kita mentolak kebenaran, itu baru sombong namanya. Kalau manusia itu tak senyum kat kita, jangan tuduh dia sombong. Saya senyum kat dia, ustaz, dia tak senyum kat saya. Itu mungkin dia tak nampak, saya kata. Jadi nak tuduh orang tu sombong, selain daripada definisi ini, saya bimbang kita zalim. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, semoga ada kebaikan dan kita beramal. Semoga bulan yang mulia ini tuan-tuan kita perbanyakkan silaturahim, perkuatkan silaturahim, perbanyakkan sedekah, buat puasa sunat, buat yang baik dan tinggalkan segala yang tidak baik. Semoga pada kemuncak 9 Zulhijjah ni tuan-tuan ya, kita bersedia, Allah bagi peluang kita sihat untuk berpuasa sunat dan menghadapi pula hari yang hebat, Idul Adha, dan disitulah kita akan berusaha melaksanakan ibadat sunat lain seperti korban dan sebagainya. Semoga ada kebaikan dan manfaat. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.